Okey kelas, kita sambung dengan 2.24 penentu keanjalan harga permintaan. Okey, jadi terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan suatu barang. Di antaranya yang pertama ialah jenis barang. Okey, jenis barang. Jadi kalau barang mewah adalah lebih anjal ya. Barang mewah ni macam tadi cikgu sudah terangkan, contoh barang anjal ialah barang mewah. Ya, kerana apabila harganya meningkat sedikit, bila harga tu naik sedikit, pengguna akan kurangkan kuantiti dengan banyak. Maksudnya di sini, peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Okey, itu bagi barang mewah. Sebaliknya, bagi barangan keperluan asas seperti beras, barang keperluan ya, macam beras. Okey, contohnya ialah beras. Tak anjal ya, tak anjal. Kenapa? Sebab perubahan harga barang yang besar hanya akan menyebabkan perubahan kuantiti diminta yang kecil. Maksudnya di sini pengguna tetap beli barang tersebut walaupun harga naik. Okay. Pengguna tetap membeli barang tersebut walaupun harga naik. Jadi itu penentu yang pertama, iaitu jenis barang, menentukan sama ada barang itu bersifat anjal ataupun tak anjal. Okey, kemudian yang kedua ialah faktor jangka masa. Okey, kita lihat dari sudut jangka masa panjang dan juga pendek. Okey. Jadi sebab contohnya kalau jangka masa panjangnya permintaannya adalah anjal. Ya, permintaan anjal kerana jika harga suatu barang itu meningkat, ya pengguna sempat mencari barang pengganti yang lain. Okey. Ya, kalau harga barang itu naik, pengguna tu boleh mencari barang pengganti. Okay, contoh barang pengganti seperti apa yang boleh digantikan fungsinya? Kopi dengan Milo. Okay, jadi dalam jangka masa panjang, kalaupun naik itu harga, pengguna tetap boleh mencari barang pengganti. Okay, jadi dia bersifat lebih anjal. Okey. Jadi dalam jangka masa pendek pula, biasanya tak anjal. Kenapa? Sebab walaupun harga naik, permintaan tidak banyak berubah. Okey, tidak. Ini sepatutnya tidak ya. Okey, tidak banyak berubah kerana sukar cari barang pengganti dalam tempoh masa pendek. Ya, dia sukar mencari barang pengganti. Okay. Kemudian yang ketiga, bilangan barang pengganti. Semakin banyak barang pengganti itu, maksudnya adalah anjal. Kalau kurang tidak banyak barang pengganti, tidak anjal. Bilangan barang pengganti. Barang yang mempunyai banyak barang pengganti ini, yang ini banyak barang pengganti, permintaannya adalah anjal kerana apabila harganya meningkat sedikit, pengguna akan mengurangkan kuantitinya dengan lebih banyak. Dengan membeli barang pengganti lain yang lebih murah harganya. Ya, banyak barang pengganti kan, jadi banyak pilihan. Kalau satu barang itu naik harganya, dia boleh cari barang pengganti yang lebih murah. Jika pula barang tidak mempunyai barang pengganti untuk barang tak anjal ni, jika harganya meningkat dengan banyak, kuantiti diminta tidak dikurangkan dengan banyak. Kerana apa? Sebab barang itu sukar digantikan, ya, sukar digantikan dengan barang lain. Jadi permintaannya adalah tak anjal. Contoh yang barang tidak mempunyai banyak barang pengganti, minyak. Bolehkah kita menggoreng menggunakan air? Tidak boleh kan? Jadi minyak itu adalah satu barang keperluan asas. Jadi sifatnya sudah memang menunjukkan tak anjal. Dan yang keempat, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Maksudnya di sini, semakin besar bahagian pendapatan diguna untuk dibelanjakan ke atas suatu barang, maka permintaan adalah anjal. Contohnya, ya, perbelanjaan terhadap telefon pintar mengambil bahagian besar daripada jumlah pendapatan dan perbelanjaan terhadap makanan mengambil bahagian kecil daripada jumlah pendapatan. Contohlah pendapatan kita 2,000.
Okey. Beli handphone, ada handphone mungkin harga handphone itu ialah 1,000. Jadi kita sudah membelanjakan 1,000 dan tinggal lagi 1,000. Maksudnya 1,000 itu adalah 50% daripada kita punya pendapatan daripada 2,000 itu. Okey. Tapi untuk bahan makanan, kita tidak akan belanja dalam 1 bulan itu sampai 1,000. Paling-paling kita guna mungkin 500. Jadi peratusnya itu lebih kecil berbanding dengan barang yang nisbah perbelanjanya tu besar. Okey. Kemudian jika berlaku peningkatan peratusan harga yang sama bagi telefon pintar dan makanan, permintaan bagi makanan akan dikurangkan dengan sedikit saja. Tetapi permintaan terhadap telefon pintar akan dikurangkan dengan peratusan yang lebih banyak. Maksudnya kalau harga tu naik sama-sama peratusnya, kenaik peratus perubahan harga sama, berlaku kenaikan yang sama, makanan ni dia tidak akan dikurangkan dengan banyak, tapi telefon akan dikurangkan dengan banyak, ya. Maka permintaan terhadap makanan adalah tak anjal, ya. Manakala permintaan terhadap telefon pintar adalah anjal. Okey, jadi yang kelima, penentu keanjalan yang kelima ialah bilangan kegunaan. Okey, bilangan kegunaan, ya. Maksudnya di sini, jika suatu barang itu mempunyai banyak kegunaan, maka permintaannya adalah anjal. Kalau banyak kegunaan, permintaan adalah anjal. Kalau terhad kegunaannya, permintaannya adalah tak anjal. Contohnya tepung gandum, ya, tepung gandum versus tepung atta. Okey. Tepung gandum ni kalau harganya meningkat sedikit, kuantiti permintaannya akan dikurangkan dengan banyak berdasarkan jumlah bilangan kegunaan. Okey, keadaan sebaliknya berlaku bagi tepung atta. Ya. Tepung atta ni boleh digunakan untuk membuat capati sahaja. Jadi maksudnya tepung atta ni dia punya kegunaan adalah terhad. Ya. Jadi, jika harganya ditingkatkan dengan banyak, kuantiti permintaannya berkurang dengan sedikit saja atas sebab bilangan penggunaan yang terhad. Ya. Okey, kemudian yang keenam, ketagihan. Okey, ketagihan. Jika suatu barang mempunyai tahap ketagihan yang tinggi, ya, tahap ketagihan tinggi ataupun ketaatan yang tinggi, seperti rokok dan kopi, pengguna tetap beli walaupun berlaku kenaikan harga. Jadi, permintaannya adalah tak anjal, ya. Dan yang terakhir ialah ketahanan barang itu. Kalau barang itu tahan lama, okay, kuantitinya boleh dibeli dengan banyak jika harga jatuh. Contohnya perabot dan juga barangan elektrik. Perabot. Okay, perabot dan barangan elektrik. Okay, sebab apa? Boleh disimpanlah lama. Okay, jadi kalau pula barang yang tidak tahan lama, sebaliknya barang yang tidak tahan lama ni seperti susu segar, permintaannya adalah tak anjal. Barang tidak tahan lama, permintaannya tak anjal. Kuantitinya tidak boleh dibeli dengan banyak walaupun harganya murah. Maksudnya sini, kalaupun harganya tu turun, jatuh, okay, dengan banyaknya, tapi tidak boleh dibeli. Ya, sebab apa? Sebab tidak tahan lama. Okay, macam susu segar. Susu segar ni akan basi, okay, dalam tempoh masa yang singkat sahaja. Contohnya kamu buka hari ni, mesti masuk dalam peti sejuk, sekurang-kurangnya 2 hari, 3 hari begitu mesti dihabiskan. Kalau yang sudah dibuka. Kalau tidak, okay, dia akan basi. Okay, jadi itu 7 penentu keanjalan harga permintaan.